Selamat petang, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Pada hari ini ada satu kes positif COVID-19 dilaporkan di daerah Bentulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini sebanyak 572 kes. Kes ke-572 adalah kes import. Ianya adalah merupakan seorang pelajar, perempuan warga tempatan, berumur 22 tahun. Dia baru balik dari United Kingdom pada 1 Julai 2020. Beliau telah masuk melalui penerbangan dari United Kingdom ke Kuala Lumpur, KLAA pada 1 Julai 2020 dan kemudian masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Bentulu pada 3 Julai 2020 dan menjalani kuarantin di Bentulu. Beliau disaring pada 4 Julai dan didapati positif. Dimaklum juga bahawa terdapat 3 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Bentulu pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge sebanyak 549 orang atau persamaan dengan 95.98%. Sebanyak 6 orang masih menerima rawatan di dalam ward isolasi hospital. Jumlah kematian kekal pada 17 orang. Kedudukan pesakit kita di Sarawak adalah kes sedang dirawat di hospital 6, kes di intensif care unit kosong, kes yang memerlukan bantuan pernafasan juga kosong. Sebanyak 61 PUI baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu ujian makmal. Indikator kod warna daerah adalah berdasarkan bilangan kes yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Kod warna merah bagi bilangan kes melebihi 40 orang, kod warna kuning bilangan di antara 1 dengan 40 dan kod warna hijau bagi tidak ada kes. Status tidak melibatkan kes import dari luar negara. Jumlah daerah berstatus kuning setakat hari ini adalah 1 buah kucing. So walaupun Bentulu ada kes pada hari ini, tapi kes itu kes import, maka warna dia tidak bertukar dari hijau ke kuning. Dan 39 buah daerah berstatus hijau. Mesyuarat pada pagi ini, Jawatankuasa Bencana Negeri Sarawak telah pun meluluskan beberapa garis panduan mengenai beberapa aktiviti ekonomi. Yang pertama adalah pelancongan perubatan. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk pelancongan perubatan berkuat kuasa serta-merta. Kementerian akan mengumumkan SOP dengan secara perinci. Begitu juga Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk organizing meeting, convention and exhibition, travel and trade fairs, market, bazaar, art and culture carnival berkuat kuasa serta-merta. Pusat Urutan dan Refleksologi. Petang ni boleh pergi Masyas. Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk spa, pusat wellness, food massage dan refleksologi ianya akan berkuat kuasa serta-merta. Semua all the detail of SOP will be announced by a respective ministry. I think it's already released.
banyak kekeliruan mengenai syarat-syarat warga Sarawak yang balik dari luar negara apabila tiba di Kuching. Dan kita telah memutuskan bahawa apabila mereka ini tiba di Kuching, okey, yang pertama, dulu kita mensyaratkan mereka mendapat test 3 hari sebelum berlepas di negara where they live, where they depart, and that is no longer the condition. Sudah tidak perlu lagi mengadakan saringan 3 hari sebelum berlepas, kerana kita telah diberitahu oleh Director General of MOH bahawa the test is good as when the test is done. Sebab itu kita memutuskan mereka apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, they also taken. Yes. Dia dibuat saringan, and di sana dia guna 2 kaedah. Satu, rapid test kit, dan lepas itu guna random untuk PCR. Jadi bagi kita Sarawak, kita telah memutuskan walaupun RTK telah dibuat dan didapati negatif di Kuala Lumpur, kita masih menjalankan saringan PCR kepada orang Sarawak yang datang dari luar negara. Jadi mereka ini apabila datang di Kuching, ataupun di Bintulu, ataupun di Miri, ataupun di Sibu, akan diminta masuk kepada hotel supaya kita dapat dalam hari kedua, we will do the saringan. Lepas apabila dia dapati negatif, mereka dibenarkan balik ke rumah and quarantine di rumah untuk melengkapi 14 hari quarantine. Pada hari ke-10, mereka akan disaring sekali lagi. Apabila dia balik dari hotel ke rumah, dia akan diberi wristband. Faham? Kalau tak faham, nanti tanyalah. Kemasukan ke Sarawak dari Semenanjung Sabah, semua warga negara Malaysia dari Semenanjung Sabah dan Labuan yang akan diambil sampel secara rawak ujian PCR di pintu masuk utama negeri Sarawak. Hari ini sebanyak 2,113 premis telah dipantau, 365 adalah pasaraya, 440 restoran, 13 kilang, 181 bank, 82 pejabat kerjaan, 33 penjaja, 97 pasar tani awam, 125 tempat ibadah, 71 tempat riadah, 32 tapak pembinaan, dan 674 lain-lain. Seramai 645 pasukan, seramai 445 orang. Pematuhan PKPP yang terdiri daripada PDRM 327, ATM 39, 132 rela, 89 APM, 56 PBT dan agensi lain 2. Hari ini terdapat 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah sempena dengan operasi benteng, iaitu di Lunduk 2, Bauk 1, Serian 1, Seriaman 1 dan Lubuk Antu 1. Dari 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 1,251 jumlah kenderaan telah diperiksa. Sekali lagi, saya ingin menasihat orang Sarawak, bahawa kita akan terus memainkan peranan untuk menentukan bahawa the chain of COVID-19 ini terus kita dapat putuskan. Sehingga kini kita nampak pematuhan adalah sangat tinggi. Rakyat, saya baru balik dari luar bandar melihat persiapan untuk sekolah-sekolah. Mereka pun nampak sedar bahawa mereka mesti memainkan peranan masing-masing untuk menentukan
rantaian COVID-19 ini diputuskan dan tidak sampai ke kawasan-kawasan pendalaman. The government would like to thank the rakyat for their cooperation, for their support, and we appeal that support, that cooperation, that understanding to continue to make sure that the curve continue to be flattened. Jadi dengan itu, terima kasih. Stay safe, save life, kita jaga Sarawak. Thank you. Ini soalan? Oh, tidak ada. Okey. Tak ada mic, Hari COVID ni dah miskin, hilang mic pun tak ada. Yes. Taken quarantine on the second day. KL, there's no more quarantine. The SOP Kuala Lumpur datang apabila tiba, dia disaring menggunakan RTK dan dengan secara rambang ataupun random menggunakan PCR. That's why we have a case in Bintulu. RTK keputusannya kira 1 jam. Waktu itu dia didapati negatif. Tapi kebetulan she also pick at random for PCR test. Tapi PCR test ini kena tunggu 24 jam. That's why dia balik ke Miri, only when they reach Miri the following day baru tahu keputusan itu. Jadi with that policy in Kuala Lumpur, Sarawak, kita dah mendapati bahawa beberapa case. The one I announced today, imported case, seorang pelajar perempuan from London. The other day also di Bintulu juga dari Mexico, di Miri dari Tunisia. I think London, Bintulu, another one from London, I think. Jadi kita mendapati bahawa masih this type of incident happening. So to ensure that we are able to catch any possibility, then that's why we require siapa datang. They will be brought to the hotel, and on the second day they will be given disaring. Apabila dapat negatif, they will be then given a wristband and quarantine at home. On the 10th day, another saringan. Then after that, clear. Faham? Okay. Yes. Tolong buka muka. Cikgu? Oh, saya belum sedar isu itu. Today, I will check. We will take action. Kalau kita tengoklah kalau betul dia buat macam itu, then we will decide what to do. And I appeal to all yang pakai wristband tu. We have a case in Bintulu ke Miri dulu? Bintulu, Sibu. You can flip back at what was the penalty given to him. 5,000 ringgit. Kita mandang serius perkara ini. Kita menyeru siapa yang diberi wristband, please observe the wristband, because that is not only that they must comply with the law, but that is for their safety, and dia punya keluarga juga safety, and rakyat Sarawak as a whole. Okay? Ada tak lain? Okay. Terima kasih. Thank you very much.